Kita juga kena perhalusi dari segi pelan jangka panjang. Pandemik COVID-19 ini juga telah menduga sistem pendidikan tinggi kita. Ini adalah peringatan kepada kedua-dua belah pihak, tetapi juga peluang untuk kita lakukan sesuatu anjakan luar biasa. Kita kena akui, selepas 61 tahun Peringkat Barisan Nasional, PH setahun 10 bulan, infrastruktur kita masih jauh ketinggalan. Dan banyak perkara yang perlu diperbaiki termasuklah capaian internet. Jadi harap ada komitmen yang jelas daripada kerajaan terhadap pelan gentian optik ataupun fiber dan kesaling hubungan negara NFCP, dan pastikan buatlah secara tender terbuka dan telus. Selain soal kemudahan fizikal, ini adalah peluang pendidikan tinggi kita meningkatkan keupayaan pengajian melalui secara talian. Secara prinsipnya, saya percaya Yang di-Pertua, kerajaan ataupun masyarakat itu kena pastikan akses kepada pendidikan yang berkualiti, yang mudah, murah dan juga sama kepada semua. Ini termasuk dari segi kos pendidikan. Dalam peningkatan pengangguran yang saya jelaskan di awal tadi, selain golongan muda ini lebih terdedah kepada pembuangan kerja. Sebab apa? Mereka ni baru. Networking itu tak kuat ataupun mudah saja dibuang begitu sahaja. Tetapi yang merisaukan sekarang ini, ada satu lagi trend, iaitu anak muda ini terpaksa mencari kerja lebih awal daripada tempoh yang sepatutnya. Kerana apa? Kerana tidak mampu untuk menampung ataupun meneruskan pengajian. Jadi kita boleh amati dengan amalan-amalan di negara lain, malah universiti-universiti terkemuka di dunia ini pun telah menawarkan kursus-kursus atas talian secara percuma. Jadi saya mohon kepada pihak Kementerian Pengajian Tinggi untuk meneliti sebagai contoh aplikasi EDX sebagai rujukan. Sebab bagi kursus-kursus yang berbayar itu hanya perlu dibayar apabila memerlukan sijil. Satu lagi perkara dalam soal internet ini, kesungguhan anak muda untuk menjayakan Parlimen Digital seharusnya dipandang hormat dan sewajarnya pihak Kementerian Belia dan Sukan dan juga KPT untuk mengambil kira pandangan-pandangan mereka. Malah dalam isu perebutan kerusi ataupun keadaan yang tidak kondusif ini, sepatutnya kita dah tengok option-option yang lain, sama ada melalui secara talian, parlimen secara hybrid. Dan pada masa yang sama, saya mohon juga sahabat saya Menteri KPT, Kementerian Pengajian Tinggi, untuk memberi jaminan kebebasan berpolitik kepada mahasiswa ini kita pertahankan selaras dengan pemansuhan AUKU oleh Pakatan Harapan sebelum ini. Kita sewajarnya menilai, merangka tawaran baru kepada anak muda yang berteraskan gaji dan pendapatan yang setimpal. Inilah peluang yang terbaik dalam keadaan ekonomi has been disrupted dengan izin. Sekarang inilah peluang kalau kita nak rangka balik sistem pekerjaan itu yang lebih adil, gaji yang lebih setimpal kepada anak-anak muda. Jangan salahkan mereka semata-mata tak nak ambil kerja sana sini. Bagi saya, biarlah setimpal kepada mereka. Mereka itu rakyat kita juga. Yang kedua, bila program-program package yang diumumkan kerajaan sebelum ini, perlulah adil dan telus dan pastikan mencukupi, kerana sehingga hari ini banyak pihak-pihak yang masih amat bersusah payah untuk meneruskan kehidupan. Dan terakhir sekali, dalam langkah jangka panjang ini, tolak soal politik ke tepi. Cukup-cukuplah cakap soal nak pilihan raya mengejut dan sebagainya. Kamu dah jadi kerajaan, buatlah kerja sebagai kerajaan. Dah jadi menteri, buatlah kerja sebagai menteri. Yang anak muda nak, biarlah pendidikan berkualiti selepas ini. Terima kasih Yang di-Pertua. Sekian, saya menjunjung kasih titah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Terima kasih Yang Berhormat.